Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 60, iaitu kisah ayat 60 surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, yang mana dalam perbincangan yang lepas kita bertemu dengan kisah kaum Ad, iaitu satu kaum di semenanjung tanah Arab, yang mana nabinya bernama Nabi Hud alaihissalam. Jadi nama Hud ini sesuai dengan nama surah ni, surah Hud. Dan banyak pengajaran yang kita perolehi daripada kisah Nabi Hud itu. Salah seorang nabi yang berbangsa Arab, bahasa Arab. Malam ini kita sambung perbincangan dalam ayat yang seterusnya, iaitu kisah seorang lagi nabi yang juga berbangsa Arab, iaitulah Nabi Saleh. Nabi Saleh ni di segi sejarahnya, seperti mana saya sebut dulu, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi Saleh ni mari dulu, lepas tu baru Nabi Hud. Ada yang mengatakan Nabi Hud ni mari dulu dan Nabi Saleh ni mari lepas tu. Cuma pendapat yang masyhurnya ataupun yang kuatnya ialah Nabi Saleh ni mari selepas daripada Nabi Hud. Ayat 61 ni berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Maksudnya, dan kepada kaum Samud, ini kaum yang lain, itu kaum Ad. Ini kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, iaitulah Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang telah menjadikan kamu dari bahan bumi, serta mengkehendaki kamu memakmurkannya, iaitu memakmurkan bumi. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya. Jadi selepas daripada peristiwa yang berlaku kepada kaum Ad yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita bincang tentang kaum Samud. Kaum Samud ini, kalau kita tengok bawah ni, dia tulis mulai dari ayat ini, iaitu ayat 61. Allah Ta'ala menceritakan pula kisah Nabi Saleh alaihi salam dengan kaumnya yang bernama, ataupun yang dipanggil sebagai Samud. Samud ini adalah penduduk negeri Al-Hijr yang terletak di sebelah utara Madinah. Bekas-bekas peninggalan mereka terdapat di Wadil Qura dan juga Al-Batra. Al-Batra ni kalau kita bahasa putih Petra di Jordan, di Jordan itu yang menjadi tumpuan pelacung. Kalau orang pergi Jordan, biasanya orang pergi ke Petra. Petra ni kalau kita duduk daripada Amman, lebih kurang 5 jam naik kenderaan, dan terpaksa bermalam di sana. Di Petra ni bangunan dia tinggi, di tebuk ataupun dibuat di gunung, di bukit. Pintu rebel, pintu masuk dalam tu luah. Kalau kita tengok situ nak menunjukkan pertama ialah kehebatan kaum Samud. Dia boleh buat rumah di bukit. Dia tebuk, dia gapo semua ni, dan ukir super masjid. Ukiran dengan piang dengan gapo. Dan situ juga kita tengok kas orang ni jenis tubuh lagu mana besar. Tentulah kaum Samud ni kaum yang besar sehingga dia boleh buat bangunan yang besar. Kalau kita tengok dalam gambar tu, saya tak pernah sampai situ sebab 5 jam pula perjalanan. Saya setakat pergi ke Amman dengan Laut Mati ya. Situ tu kena duduk kena pergi 5 jam, kena tidur situ pula. Jadi kita tengok dalam gambar tu, bila orang tu masuk ke pintu tu,
Kecil ya orang ni. Kecil. Ibarat kalau masjid kita gini tu berkali budak umur setahun ya. Umur setahun 2 tahun. Besar kecilnya orang tu dengan pintu geber tu. Maknanya orang dulu tu, orang kaum Samud ni tentulah bangsa yang tubuhnya besar. Besar hebat. Kalau orang halus seperti kita ni, dia nak ukir warna nak tebuk. Dapa tujuan dia buat pintu siapa tinggi kita mau kalau dia rendah. Dia rendah. Tu kita tengok di segitu. Jadi Tuhan sebut sini mereka ni yang berada di Hijr. Kaum Hud tu, kaum Ad tu dia berada di Al-Ahqaf. Kita baca dulu Al-Ahqaf ni kawasan dekat dengan Oman. Dekat dengan Oman hari ni, iaitu dekat dengan Yaman di bawah. Kau ni adalah ke atas sikit. Dia panggil Al-Hijr. Apa ni? Al-Hijr. Dalam Quran pada sebut kan wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Itulah kaum Samud ni jabus sakhra bil wad, yang mengukir batu-batu ni di lembah Al-Hijr lah. Jadi dalam ni kita tengok apabila Nabi Soleh datang ni, dia sebut supaya qaumi budullah. Nah, ayatnya kalau kita baca dalam cerita ni, cerita surah Al-A'raf, Al-Anbiya, Al-Surah Hud ni, kita tengok risalah ataupun mesej yang dibawa oleh nabi-nabi ni serupa, ya qaumi budullah. Ajak kaum dia, ajak manusia ni sembahlah kamu akan Allah. Dia serupa Nabi Hud dulu pun ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairuh. Tak ada dah Tuhan betul-betul ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dia ayat bila dia kata sembahlah kamu akan Allah, kenapa dialah, iaitu Allah lah yang telah menjadikan kamu daripada tanah, daripada bumi. Kita manusia ni Tuhan buat daripada bumi, terutamanya kandungnya tanah liat. Sebab tu hamba dengar orang buat kajian sains ni, dia terang, dia kata dalam tubuh kita ni memang ada unsur tanah liat. Unsur tanah liat tu yang Tuhan proses dengan cara sampai kita tidak nampak. Tapi unsur tanah liat itulah yang pergi air dalam tubuh. Tubuh kita ni banyak air. Tubuh kita ni banyak air. Air tu gimana? Jadi dipegang dalam tubuh ni diserap oleh unsur tanah liat tu. Sebab tanah liat ni antara fungsi dia sipir air. Tadi dia tanah pasir ni hujan lebat-lebat dia serap masuk dengan gitu. Dia tak sipir. Tapi tanah liat ni dia sipir. Dia sipir air. Dia serupa spang kalau kita buat beru. Sebab tu bukit ni dia utuh pinggir bukit ke apa kalau daripada tanah liat, sebab dia sipir air. Bila dia sipir air, bila dia berat tu dia tekan dengan sendiri. Hak tu menyebabkan hakisah ataupun kerutuhan, rutuh bira bukit dan sebagainya. Jadi unsur tanah liat ni Tuhan buat ada dalam tubuh kita dengan cara yang istimewa. Dah ni lah duk pergi air. Duk pergi air dalam tubuh kita ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, bila ada orang antara sejenis penyakit paru-paru berair. Air tu mari mana? Sehingga paru-paru tu jadi sipir air. Tubuh kita ni nak royak. Jadi nak royak ada unsur tadilah yang disebut sebagai tanah liat ataupun bumi ni. Jadi di sini dia sebut huwa ansha'akum minal ard. Tuhanlah yang menjadikan kita manusia ni daripada unsur bumi ataupun daripada tanah liat kalau kita ambil bahasa yang lain. Wasta'marakum fiha, dan Tuhan juga memberi peluang kepada kamu untuk memakmurkan bumi ni. Bawah ni dia tulis Tuhan beri peluang pada kamu supaya kamu berusaha supaya ramai penduduk bumi ni banyak hasil masuknya dan sejahtera hidup padanya. Jadi Tuhan beri peluang pada kita bahasa orang ni exploit. Kita boleh ambil manfaat daripada bumi. Kita nanai pokok, nanai sayur, nanai gotu-go ni. Lepas tu binatang-binatang pun makan tumbuh-tumbuhan daripada bumi sebagai makanan dia. Dan binatang ni pula boleh manfaat pada kita. Dan lo ni kita tengok bumi ni dia menghasilkan minerals yang kita panggil galian. Mineral ni macam-macam jenis dalam bumi ni. Benda yang kita tidak terfikir. Sehingga sampai lo ni tu istilah baru dia panggil REE. REE rare apa ni? Rare earth element, unsur nadir bumi. Nadir ni bagai yang payah nak jumpa. Nadir ni kita bahasa Arab.
Tapi Melayunya dia kata nadi, bagai ni nadi. Nadi ni bagai payah nak temu. Jadi lo ni dalam bumi ni ada satu jenis unsur baru dia dipanggil REE. REE ni ada dua lah. Bagai yang nadi ni ada yang mengandungi radioaktif dan ada yang tidak mengandungi radioaktif. Sebab tu beri istilah NRREE. NRREE ini non radioactive rare earth elements. Hak biasanya REE, rare earth elements, itu ada kandungnya radioaktif. Radioaktif ni antara banyak cara, ada nuklear, ada berapa dalam tu. Jadi siapa mereka tu Tuhan buat. Dan kita di Kelantan ni macam-macam jenis. Tuhan bui ni macam-macam jenis. Nama pelik-pelik. Hak lantanum, apa lagi hak baru ni galena. Temu dalam bumi kita Kelantan. Nak sebut, kalau tanya apa nak apa galena, tak ingat nak royak. Dia mau royak tapi kita tak ingat apa dia guna galena. Lantium, nantium, apa semua pelik-pelik nama tu. Semua ni ada manfaat-manfaat kepada kehidupan kita pada zaman lo ni. Jadi tu sedia ni. Tu dia wasta'marakum tu, kalau kita terjemuh luah, dia pergi habis tu. Dengan segala hasil bumi ni manusia boleh manfaat. Hak paling besar kita tahu minyak lah. Minyak. Tapi minyak ni suatu masa akan habis. Jadi pada waktu itu manusia menggunakan nuklear sebagai bahan bakar, sebagai tenaga. Akhir sekali dia akan air, tinggal air. Air ni antara benda penting masa depan. Dalam beberapa tulisan yang saya baca disebut kemungkinan besar akhir zaman orang perang kerana berebut air. Tak cukup air atas dunia. Orang akan perang. Lah ni orang mahu kaji air ya. Air tak boleh, air tak ada, tak cukup. Tapi ada satu masa kemungkinan manusia akan berperang berebut air. Berebut air. Masa tu air susah nak dapat. Lepas minyak tak ada ke apa semua. Nak ayat ni tu cedek belakang. Sebab kalau kita baca dalam buku kan, minyak nak boleh jadi minyak tu berapa juta tahun. Bukan sehari dua hari minyak tu. Berjuta-juta tahun. Tumbuh berapa semua mati tergelar dalam bumi. Diperak. Dalam dengan tekanan, dengan apa ni, dengan proses semula jadi alat, hak Tuhan takdir, akhirnya jadi minyak. Dalam laut lagu tu kita baca kan apa benda, satu istilah panggil plankton. Plankton ni ialah benda hidup yang mati tergelar mapak dalam laut. Sebab tu minyak ni ada di laut dan juga ada di atas darat. Duduk patak laut, ada atas darat. Kalau macam di kita pergi Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, ni negeri-negeri yang minyaknya duduk atas darat. Duduk atas darat, minyak gali atas darat. Di Texas, Amerika. Texas ni pucuk kayanya kerana minyak. Orang jumpa minyak di Texas dulu. Sebab tu orang Texas masa tu kaya-kaya raya. Jadi token minyak. Orang buat filem lah. Kisah tentang penemuan minyak di Texas. Jadi di Amerika minyak tu duduk atas darat. Dalam kita ni di Malaysia setakat ni minyak semua dari laut. Di Kelantan, Terengganu, kemudian di Sabah, Sarawak, minyak ni duduk dalam air, duduk dalam laut. Duduk dalam laut. Ni nak ayat barang-barang yang Tuhan sedar untuk kegunaan manusia. Kalau agak kita nak buat mana berjuta-juta tahun. Bukan sehari dua hari nak jadi ke minyak tu. Jadi ni dia bakit. Nabi Soleh ni dia bakit. Cuma kita terjemuh ni dalam konteks kita hari ni. Wasta'marakum ni Tuhan peluang padamu untuk menghidupkan bumi, memajukan bumi, membangunkan bumi ni apa untuk tujuan kita. Maka sebab tu dia kata oleh kerana Tuhan bui lagu ni kamu, maka kamu kena minta ampun. Fastaghfiruhu, minta apa? Sebab perbuatan kamu yang syirik. Tuhan bui macam-macam kepada kamu ni, kamu masih lagi mensekutukan Tuhan, sembah berhala, sembah fenomena-fenomena alam. Kita tidak sembah Tuhan, sedangkan semua ni Tuhan buat. Tuhan bui kita. Jadi maka sebab tu dia kata fastaghfiruh. Hendaklah kamu minta ampun dengan perbuatan syirik kamu, kerana kaum ni kan sembah berhala kan. Kaum Samud, kaum Ad ni sembah berhala. Dan kemudian dia kata summa tubu ilaihi, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan ni inna rabbi qaribun mujib. Tuhan ni dekat. Dekat tak dekat Tuhan ni lebih dekat pada orang merih. Kita sebut itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam satu ayat tu kan. Dia kata kami nahnu aqrabu ilaihi, kami lebih dekat kepada manusia ni
min hablil warid, daripada orak merih. Orak semerih, orak semerih. Nak terjemuh, nak tulis gana tau orak semerih, tapi kita Melayu panggil orak semerih. Orak semerih duduk sini kan? Duduk sini orak semerih. Dekat dah tu paling dekat kita. Tapi Tuhan kata aku dekat lagi. Aku dekat lagi, iaitu pengawasan aku, ilmu aku, kawalan aku ni lebih dekat daripada orang merih. Bukan kata Tuhan duduk depek dengan kita. Jangan terjemuh gitu. Lama kita jadi super golongan mujassimah, golongan antropomorfis tu. Ada kata dekat-dekat secara fizikal. Bukan. Dekat di segi ilmu Tuhan, pengawasan Tuhan, kawalan Tuhan kepada, seolah-olah kita macam duduk depan dia belakang. Walaupun Tuhan tidak duduk di dunia ni supaya kita, tapi nak oyak kawalan supaya kita kata lo ni Tuhan tunjuk pada kita melalui teknologi mudah ni, remote control, CCTV. Boleh duduk di pejabat dia. Dia ibu pejabat dia. Tapi CCTV serata apa ni dalam bandar. Gapo berlaku dia tahu berlaku. Tu nak ayat kawalan tu. Dekat dah tu, dekat di segi maklumat yang ada. Walaupun dia tak tahu duduk mana. Sebab kita pergi England, mengenai pengalaman masa di England, kita lalu di highway ni, kita tak jumpa boleh. Tak ada boleh di highway ni. Tak ada petrol car, kereta perondo tak ada. Tapi berhenti lah. Kita berhenti di tepi jalan tu, di highway, tak sampai 10 minit, siapa? Boleh siapa lah, siapa? Duduk mana dia? Hal tu pelik. Sepanjang-panjang kita jalan 100 kilo ke 50 kilo, memang kita tak jumpa. Kereta perondo tak ada, gapo tak ada. Tapi kita berhenti ya. Tepi highway tu, tak ada 10 minit, 15 minit, siapa kak? Cik ada gapo masalah sebenarnya. Buat apa berhenti? Sebab dia tak boleh berhenti. Kecuali emergency. Emergency. Nak oyak dia duduk mana tu? Kita tengok sekeliling tak ada. Tapi siapa kak? Tu nak oyak. Di Finland ni, di Helsinki, Finland ni, bandar dia polis tak ada. Polis tak ada. Saya tanya orang dia, tak ada polis ke tempat kamu ni? Dia tak ada. Dia duduk di jabat dia. Lagu mana dia tahu? Dia pasal CCTV sekeliling bandar. Ada gapo? Siapa? Ada gapo? Siapa lalu? Dalam bandar tak ada, kita jalan tak temu dengan polis. Tu nak wayak. Kalau tu nak suruh kita napuk. Bila Tuhan kata aku ni dekat denganmu ni, nak suruh kita faham. Mudah bandingnya. Walaupun tentulah tidak serupa Tuhan dengan peluk. Tapi itulah. Tuhan ni berada di Arash. Tetapi ilmu dia, maklumat dia tentang kita, pemantauan dia ni qaribun. Ni Tuhan kata, ini qaribun. Aku ni dekat saja. Mujibun dan sentiasa memperkenalkan permohonan hamba dia. Ni galakkan supaya kita berdoa lah. Dalam surah Baqarah tu Tuhan kata apa ni? Apa tu? Tak mari dah ayat tu. Nak ayat Tuhan ni dekat. Uji budak watada'ni iza da'ani. Tuhan kata kan, aku ni sentiasa menyahut atau memperkenalkan seruan hamba. Pasal Tuhan ni qarib. Mujib dua, dekat, dan kemudian dia menjawab ataupun memperkenal. Mujib ni menjawab, menyahut. Kita kata mujib tu maksud menyahut, menjawab, beri respon. Kalau kita panggil orang, baik mak, dia pun tu mana dia jawab lah. Ataupun kita pergi dia duduk dalam bilik air, mak mana mu bunyi tak boleh masuk. Tu jadi Tuhan ni sentiasa mujib, menjawab. Sebab tu kita ni digalakkan memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keperluan hidup kita. Sebab doa kita ni Tuhan terima. Tidak ada doa yang Tuhan tolak kecuali doa kita nak benda maksiat. Benda maksiat kita minta dengan Tuhan, nak buat benda maksiat Tuhan tak kabul. Tapi kalau doa ni doa yang baik, tujuan yang molek, kita ikhlas, semua doa ni Tuhan terima. Cuma macam sebut mulalah dalam hadis Nabi, cara Tuhan terima tu ada 3 kaedah. Tuhan pertama, Nabi kata Tuhan beri supaya minta. Kita minta gapo kita minta, Tuhan beri kita nak. Tu salah satu Tuhan mengkabulkan doa. Yang kedua, Tuhan beri benda lain. Hak lebih baik untuk kita. Kita minta lagu ni, tapi Tuhan tak beri. Tuhan tak beri, beri muka lain.
Pasal apa? Sebab hak dia beri tu lebih baik, lebih perlu kepada kita daripada hak kita nak. Sebab kita ada setengah orang yang minta boleh nikah dengan apa ni artis sedap, nikah dengan artis comel ke apa. Tu saya tak beri nikah dengan kapur ya. Apa? Tak cakap nak pero. Kalau nikah dengan artis tu gak bedok dia saja berapa riadah. Lecu hak dia pakai kasut. Barang dia tak beli pasal malam. Jadi kita tu hari pada ngarimu nikah dengan kapur ya. Nikah dengan kapur. Kita tu kat habitat siapa ngega lagi nak ke artis. Ngega penuh dalam bilik tepek gambar artis. Macam-macam gaya. Tapi tu saya tak uri. Pasal tak padan dengan kita. Tuhan tukar. Tuhan tukar benda lain. Dia beri benda yang lebih baik untuk kita. Sebab Tuhan lebih tahu. Yang ketiga, cara Tuhan beri kata Nabi, dia tak beri supaya kita minta. Dia tak beri gati, dia sipir. Dia sipir doa kita ni, dia beri bila? Di akhirat. Bila kita bakit depan Tuhan seksa, di pada mahsyar, masa tu duduk kira amalan kita. Masa tu boleh jadi amal soleh kita sikit. Ataupun kita banyak amal soleh, tapi Tuhan cabut. Buat apa pasal? Dah nak buat mana duk ngopak kat orang tu. Buat fitnah kat orang ni. Masjid tak tinggal, tapi nulis dalam Facebook ikut dia. Jemaah tak tinggal, tapi nyo nulis. Kalau tak nulis jenis sebar. Sebar tulis tak tahu betul salah. Sebar. Hak huduh, hak berapa sebar. Jadi amalan kebajikan kita tu Tuhan tarik belakang. Tuhan tarik, gati. Sebab kita duk ngopak kat orang. Tuhan gati. Kebaikan kita Tuhan beri kat orang yang kita ngopak. Tak ada pasal-pasal. Kita ni kira banyak dah buat bekas, tapi beli gotu beli gini akhir tak ada ke kita. Maka masa tu doa-doa kita ni lah Tuhan gati balik. Kerana banyak doa dah aku tidak beri atas dunia, doa ni boleh gati. Boleh gati. Tu cara Tuhan beri. Sebab tu kita kena beringat atas dunia ni. Jangan duk kecek kursi, duk mengupak tak tu kalau buat fitnah. Sebab amal soleh kita ni hangus habis. Sahabat Nabi sebut dari satu hadis, Nabi pernah tanya, sahabat mu kenal ke orang muflis? Orang muflis lagu mana? Sahabat jawab, orang muflis ni orang tak ada harta benda. Tak ada harta benda atas dunia kan, orang tak ada piti. Kita panggil muflis lah, bengkerak. Nabi kata orang bergerak sebenar di akhirat, orang yang amalan dia tarik habis, Tuhan tarik. Dia buat baik banyak, tapi Tuhan tarik situ, gati sini, tolak situ, akhir tak ada gapo dengan dia. Semaya apa? Puasa dia tu habis licin. Habis licin. Ni bahaya. Muflis di akhirat ni berat. Baik muflis atas dunia. Baik muflis atas dunia walaupun malu kat orang juga, tapi atas dunia ya. Tapi muflis di akhirat ni berat. Tu kena beringat. Jadi balik pada cerita kita ni. Jadi itulah maka kita kena minta doa. Doa ni sebab kita orang beriman ni kena ikhtiar, kena buat. Tapi doa jangan tinggal. Apa benda kita buat pun, kita usaha, kita sudah dengan doa. Kita nane, kita kerja. Kalau ni nak masuk periksa je tu, minta dengan Tuhan, aku ikhtiar dah Tuhan. Pergi ngaji, masuk kelas, mengulang kaji, pergi tuition, gapo semua. Lah ni serah pada Tuhan lah. Serah Tuhan biar boleh jawab dengan baik, lulus dengan cemerlang. Kita kerja pun lagu juga. Kita buat macam-macam, dah rancang bisnes ke tak bisnes ke apa. Kita boleh plan macam-macam. Tapi kita tak tahu jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Kita buat bangunan, buat apa hebat. Tapi tahan tak tahu lagi. Supaya kapal Titanic ya. Ada filem Titanic. Baca Titanic lah mudah, cukup Melayu. Titanic. Kita baca cukup Melayu Titanic. Titanic ni kapal masyhur. Masa tu dibuat kapal yang paling besar, yang paling hebat, yang paling canggih. Jadi bila lacak tu orang pakat nak naik belakang. Hebat. Tapi kapal tu tergelar, tak ada dua lekor. Tepuh dengan iceberg. Tepuh dengan bongkah air batu, dia panggil iceberg. Iceberg ni kalau kita ngaji ilmu alam kan, dia duduk timbul atas air tu bersatu je. Tapi hok duduk dalam air tu sebuah bukit. Iceberg. Sebab tu orang takut kalau di Antartik tu, orang takut iceberg. Nampak kecil datang, tepuh tu supaya tepuh gunung seputih. Jadi Titanic ni kapal yang bagi tu hebat, yang bagi tu masyhur pada waktu tu, bila lacak lagi pembehar iceberg tergelar air. Siapa orang buat filem Titanic kan? Siapa pelakon kan?
Orang minat dia tahulah siapa dia pelakon. Cerita tu. Nak ayat tu. Teknologi habis tel manusia, racai bukan main. Tapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ni mu buat hebat gitu mau sekali dengan engineernya, dengan gapo semua, designer, gapo semua. Tapi aku ingat ai sebut sikit. Buku beh parut habis. Ramai mana mati tergelar air kapal tu sebuti. Siapa tergelar air kapal tu. Tu nak ayat kuasa Allah. Sebab tu kita orang beriman ni gapo-gapo kita buat kait dengan Tuhan. Sudah dengan doa. Sudah dengan doa, dengan tawakal pada Allah. Jangan kita rasa aku tak ada orang boleh buat seperti aku ni. Aku nane ke, aku buat kebun ke, aku nego ke. Mata agak Tuhan nak tunjuk seperti tengok dalam surah Al-Kahfi. Orang bangun dengan wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadima jannataini min a'nabin wa nakhlin wa hafafnahuma bi nakhlin. Jadi agah dia tu, kebun dia jadi kalau kita lah ni kat tanah musaking. 2000 hektar ni musaking ni. Oh kaya laku dia kata. Saya dia kata ingat Tuhan kata jangan duk agak sangat. Dia kata tak ada apa aku buat dengan usaha aku tengok boleh setara ni tunggu nasi ni. Apa? Malam tu Tuhan atas terbakar. Hangus api. Tak tahu api mari mana. Bukan orang kampung bahasa jenis tu isap rokok tahu koksi. Tahu tu kan blue nyala tu habis butir kebun. 2 butir kebun dia, 2 butir kebun habis. Tak ada semalam ni. Dekat dini hari, kebun tu terbakar waktu dini hari kalau kita baca dalam tafsir. Tepuk dahi dia, Allah. Habis licin. Duk rasa ada nak boleh piti. Muka musaking ni. Jual ni 80 hias kilo. 2000 luah, 2000 ekar. Tapi Tuhan punya kerja, dia bakar semata. Tak ada semalam ni dah dini hari. Dalam sejak 2 je habis anak. Bomba mari pun duk sembuh hari. Mari bomba tapi sembuh hari. Cu sembuh hari. Muka angung habis dah. Ni nak saya nak panjang sikit nak ayat kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ni kena jangan putus. Hebat lagu mana kita, otak kita bijak lagu mana pun, kita orang beriman kena sudah dengan Tuhan. Sudah dengan. Sebab tu doa ni penting. Dalam hidup kita penting sehingga Nabi kata mintalah dengan Tuhan walaupun kalau salahmu ilah lipai. Turun-turun masjid tak ada. Lipai kita pakai tu pelik. Dah tak sebagai curi orang dengan biru. Biru sebelah, orang sebelah. Kita ingat orang tak curi dalam muka pelik lipai kita ni. Kalau biru dengan hijau boleh kira sama lah ni. Tapi ilah juga. Ilah juga lipai. Jadi kalau ilah pun Nabi kata kalau mu ilah lipai pun mintalah dengan Tuhan. Siapa mereka tu nak ayat jangan putus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu ya benar. Bukan kata Allah, ya Allah itu aku buat marilah lipai aku jangan gitulah cukup kau orang. Pergi beli orang lain lah ni cerita. Tidak payah ingat waktu email. Kan berlaku di Indonesia kan. Dia pergi semai jemaah. Tok khatib baca lah. Dia kata kita mari masjid ni kena buang yang buruk, bawa balik yang baik, yang elok. Dia pun sedang molek, turun-turun lipat dia buruk. Tepi lipat dia ada molek. Dia pakak molek bawa balik. Muka tu email bersedah kata tinggal yang buruk, ambil yang baik. Jadi dia tinggal lipat buruk dia tu apakan lipat baru bawa balik. Bahaya juga tu versi lagu tu. Baik, sambung seterusnya. Jadi Tuhan kata ni inna rabbi qaribun mujib. Ayat seterusnya dia qalu. Jadi bila Nabi Saleh sebut lagu ni pada kaum dia, mereka jawab, qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka menjawab dengan berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan syok yang merusingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya. Jadi bila Nabi Saleh ni ajak mereka ni sembah Tuhan, tinggal perbuatan syirik, dia macam frah buat dia. Allah dia kata Saleh, kita duduk agak kamu lah. Lepas ni nak ganti. Muka Nabi Saleh ni antara pemuda yang baik. Pemuda yang bagus dalam masyarakat. Jadi orang tua-tua agak tu tengok, kok ni lah nak ganti puak-puak kita sesok. Seolah gitu.
Tiba-tiba Nabi Soleh ni buat mari benda baru. Benda baru iaitu menolak berhala yang disembah oleh kaum dia dan ajak kaum dia ni sembah Tuhan. Tuhan ni lah Tuhan yang satu. Bawa akidah tauhid. Suruh tinggal perbuatan sembah berhala. Jadi respon demo ni kecewa. Kita agak komung soleh. Rupanya dok. Rupanya dok mu ni bawa barang lain. Lari kita ni jangan sembah berhala, jangan syirik. Jadi kecewa mereka ni. Jadi dia kata kami ni ragu-ragu dengan kamu ni. Saleh. Mu ambil mana ajaran ni? Mu ambil mana? Tu jadi benda lagu tu sebab dulu-dulu kan bila yalah ni cerita lama. Ramai dulu bila orang tegur benda ada benda-benda yang tak molek kita kampung buat. Apa ni giltok, apa ni telur, acok, tok ayam, perci atau pusu gapo semua ni. Jadi orang ngaji-ngaji tinggi masa tu balik Mekah, biasa balik Mekah, tegur, geger dalam kampung, dalam masyarakat masa tu. Kampung kita ni pemula ni, kubur ni ada apa ni? Sakok. Kubur ni kubur tu, kubur celagi pula ada sakok atas kubur. Buh telur situ. Puja situ. Dah pusu ni letak ayam. Ayam kecil, ayam panggil letak atas pusu. Budak-budak je makan. Pada mari tengok Allah puas hatinya licin mana tinggal pinggir. Pada budak-budak pakai ambil hidup bewah pokok tu. Waktu amalan boleh menyebabkan syirik. Memang syirik lah kalau kita kecek bahasa betul kat syirik lah tu. Jadi orang tutup alim hok balik Mekah masa tu, Mekah lah tempat paling tinggi ngaji. Balik kat tegur, geger dalam masyarakat. Lama mana nak boleh betul waktu? Nak boleh betul. Tu. Wagi kepala kubah, beranyuk patah tu. Ambo budak dia lagi. Ada lagi orang buat aku. Semulih kubah bala, letak atas kaki beranyuk patah sabuk. Bola sofa. Nak tolak bala. Beribu orang patah sabuk. Kita pergi juga sama budak. Baru ingat. Orang-orang tua ingat. Apa budak masa tu pergi turut masa tu patah sabuk dengan wakah tu kasing, cabai pak tu kasing tu jauh. Berapa batu. Sebab masa tu tak akih lagi lah. Ni dekat dah patah tu. Mula 3-4 batu tu. Jalan kaki. Nyoh. Orang tua-tua tahu cerita ni. Amor dia ingat lagi. Nak boleh kau habis cerita tu. Tutup alih cakap tegur. Akhirnya tak ada. Alhamdulillah. Orang sedar belakang tak ada. Masa tu tahun 90 ada lagi. Semelih kubah bala, buh atas rakit, peranyuk, patah. Boleh sofa. Boleh sofa. Hari Rabu boleh sofa. Tak boleh backwah, tak boleh gapo sebab bala. Kalau hari Rabu boleh sofa, tetamanya minggu akhir patailah buat backwah. Pasal dia kira bala. Ni amalan biasa seluruh dunia pada waktu. Tapi alhamdulillah dengan ilmu mari, orang faham agama, akhir orang tinggal so tinggal. Orang beranak pula belengger atas perut, belahnya atas perut. Toknya tu tok bidai belah atas perut. Buai tu pada tengok punya tu jatuh lagu mana. Dia tengok ni anak jatuh dia kata. Kalau jatuh lagu ni anak tino. Kena buat tak boleh budak ni cacat. Kalau tak buat belengger, tak belahnya atas perut, anak cacat. Kepercayaan ni bercanggah dengan akidah. Sebab mari kita ni kita terima hak daripada Hindu asal, sebab kita asal Hindu. Orang Melayu ni tok nenek kita zaman dulu beragama Hindu. Jadi proses peralihan tu lama alhamdulillah lah ni banyak dah benda-benda ni kita tinggal. Orang lah ni pun tak siap buat dah barang-barang lagi tu. Nak royak proses. Proses. Jadi kau Nabi Soleh ni boleh gitu. Mereka awal tak terima. Dia kata pelik hak membawa ni tak serupa dengan amalan tok nenek kita. Ayah mula tidak lagu ni, tok mula tidak lagu ni, tok nenek kita tidak lagu ni. Mu mari royak tak betul berlaku ni. Ni bala. Lalu Nabi Soleh jawab, qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Nabi Soleh berkata, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, iaitu mukjizat dari Tuhanku, dan dia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepada aku sebagai pemberian daripadanya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya? Oleh itu
kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Jadi dah kaum dia kata kita ni ragu dengan mung soleh, betul kodok mung bawa ni. Lalu Nabi Soleh jawab, hak aku ni berdasarkan kebenaran daripada Tuhan aku. Dan aku takut kalau aku lawan Tuhan ni, azab besar akan kena kepada aku. Sebab orang jadi Nabi ni, dia Tuhan bui buka dulu hati. Kalau kita baca lagi kisah Nabi kita Muhammad kan, bila dia sapa umur dia tu, Tuhan bui perasaan, tanda-tanda kepada dia. Dia jadi toksik, perbuatan orang semua berhala. Orang duduk suka-suka, dia suruh tak sedap duduk. Sebab tu dia pergi tempat orang main-main ni, dia neruk. Kita baca lagi sirah Nabi kan, Nabi SAW, dia pernah nak kita tengok orang main-main ni. Kalau kita kat puja umur ke pesta ke, nak pergi budak muka masa tu remaja kan, ada perasaan. Kita orang tua pada bersungguh lebih pada anak. Kalau tempat pesta-pesta ni, pesan kau nak bini siap awal-awal kita ni, makan nasi petai lagi, masuk maghrib mayah lalu pasal nak pergi pesta. Tu pesing. Jadi pergi, tapi 2 kali pergi Nabi jenera. Pergi siapa tempat tu bawa orang nak start main ni, jenera raih dia. Jaga-jaga sudah. Kita pergi kat orang kulit lah. Bawa orang nak start, kita jenera raih. Celek-celek mata sudah dah. Waklung pak doga masak dia kotak habis. Tak ada nak tengok gapo. Ibaratnya lagu tu. Jadi Tuhan bui perasaan tu. Jadi Nabi Soleh ni pun Tuhan bui. Bui pada kali kita baca dalam perbincangan ulama, kadang tu bui mimpi-mimpi kepada Nabi ni. Tuhan bui gambaran melalui mimpi, ilham apa semua, sehingga akhirnya dia tinggal benda ni, dah fokus kepada ni, akhirnya dilantik jadi Nabi. Barulah mari Jibril. Jibril ni royak, mu ni Tuhan pilih jadi Nabi. Maka sebab tu keyakinan dia tinggi. Orang jadi Nabi ni kerana jiwa dia Tuhan cuci dah. Cuci sehingga keyakinan dia tu 100%. Kita ni yakin boleh-boleh lari. Sebab tu ramai ayat ambak tu hunggah boleh-boleh. Baca apa kita jangan buat cerita apa jadi budak wal mukhaniqatu wal mauqu satu tu kak. Tu kak dem kita lari. Tu tak lari. Kita lari tu pun suka. Tengok nak ayat. Jadi Nabi dengan Rasul ni keyakinan dia mutlak, bulat. Tak ada keraguan sikit apa. Sebab tu orang buat ngana ke dia pun tak ada apa. Tengok kisah Nabi Ibrahim. Nak tahu dalam api tak ada apa satu. Tak ada unggal gilik siai ke apa menusuk dak. Rela belaka semua pasal keyakinan dia. Keyakinan tu bagai yang payah nak boleh. Keyakinan kita nak siapa tahap yakin tu payah. Amos sendiri pun bukan senang nak boleh. Tak siapa juga kita ni. Orang sepuluh kita ni. Tapi kalau kita yakin sungguh, arak boleh jadi air sejuk, racun boleh jadi air. Tu kalau yakin kayak kisah Khalid Al-Walid. Contoh ni masyhur dalam kitab. Orang buat bagi racun dia. Nak uji dia. Dia minum gitu ya racun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Perut minum. Tak ada apa satu. Ada setengah tu alih tu air, arak jadi air. Dia kata air dalam bekas tu. Apa tu kata arak ni? Air. Cuah-cuah air sungguh. Ada seorang ulama di Indonesia, Waliullah di Palembang. Nama berapa tak ingat. Dia ngajar. Dia kata bila ada air mesti ada ikan. Dia ada royak. Ada air mesti ada ikan. Sebab ikan ni hidup dalam air. Jadi seorang Kristian pergi uji dia. Tok guru dia kata, betul kalau tok guru royak betul dia kata. Bila ada air tentu ada ikan. Kristian ni kata lagu mana? Kuahnya. Airnya tu ada ikan kata. Nak teh dia. Kan dalam buahnya kan ada air kan? Airnya tu dia kata ni buahnya ni ada air. Ada ikan ke? Ada. Ada, dia kata ada. Kawan tu tak percaya, belah tu bi ikan sungguh. Dalam buahnya. Nak ayat pasal dia ni keramat lah. Nak tu antara keramat dia. Tapi nak ayat keyakinan dia. Dia yakin kalau kita kan soh lah. Tak ada dalam buahnya. Tanya kali kita tadi pun tak. Siapa dia nak kata ada ikan dalam buahnya? Kalau tu ada wahnya dengan wisi je lah. Tapi nak ayat hebat dia kata ada. Dan dia yakin ada. Belah-belah, lopak ikan pun, lopak tu bik. Masuk Islam kau itu. Bagi Kristian tadi. Ni ada di Palembang. Kubur dia pun ada di Palembang. Masa saya pergi Palembang tu, orang tunjuk tempat dia. Cuma saya tak ada ziarah. Kubur dia, makam dia tak ada ziarah. Nak ayat keyakinan. Keyakinan kan macam kisah saya sebut Nabi Isa kan.
Nabi Isa betul-betul dia duduk berdakwah tepi patang. Betul-betul dia jalan atas air. Tu amalan Nabi Isa. Betul-betul kak kalau kita lepas mayasa kak, dia ke jalan tepi patang, jalan atas air. Nyoh jalan atas air. Anak murid dia tengok. Lagu mana dia kata hebat tu guru dia ni. Dia tanya Nabi Isa, lagu mana? Boleh jalan atas air. Ada amalan gapo-gapo ke? Beritahu kan, amalan gapo ni? Kah 40 ke gapo ke? Bismillah ni ke? Nabi Isa kata tak ada amalan gapo. Lepas tu boleh jalan atas air. Dia kata bil iman wal yakin. Dengan keimanan dan keyakinan pada kuasa Tuhan. Tu yang aku boleh jalan atas air. Anak murid dia tanya, hamba boleh ke? Dia kata kalau mu yakin, mu beriman, mu boleh jalan. Habis tu gak pergi tangan dia. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Jalan boleh ada sekali. Ngoni di belakang. Tapi duduk tengah jalan tu, ni nak perangai manusia. Bila jalan tu, dia kata, hebat juga aku dia tu. Berasa kan? Begitulah. Dia boleh jalan atas air juga sepatut guru. Belum selalu. Dia mari telitah tu, belum tergelar, gak Nabi Isa pergi. Pergi dah ambil tarik rambut, akak naik. Kata tidak tergelar air dalam air tu. Gak akak naik, dia kata jaga hati tu. Nabi Isa royak dia jaga hati. Mana takabur. Mari ujub. Mari takabur. Kau tu buat bunuh sama kita ni. Ambo sendiri ke apa, kita banyak bunuh gitu. Ada perasaan ujub, bangga. Bila ada benda pelik berlaku, bangga dah. Lepas tu mari takabur. Tak ada orang lebih pada aku. Rajin maya tengok di cermin dai, tak ada dah kapur ni hak lebih pada aku ni. Aku ni tengok dai mata-mata ketu bangun tengah malam pukul 3 pukul 4. Punuh situ. Amalan macam dah tapi punuh hati. Bangga, ujub dan kemudian takabur. Iblis masuk neraka ni kerana takabur. Iblis ni masuk neraka kerana takabur. Jadi sebab tu kita ambo sendiri kita semua jaga ni. Jaga ni. Keyakinan ni penting dalam beragama sebab keyakinan ni akan memberikan natijah yang baik kepada kita semua. Jadi itu penting. Jadi balik pada cerita kita. Jadi dia kata lagu mana dia kata kalau aku ni berada atas kebenaran ala bayinatin dan Tuhan beri kepada aku ni kelebihan latih aku jadi nabi. Siapa dia nak bela aku ni kalau aku langgar Tuhan. Jadi kalau aku turut puak-puakmu ni rugi sakit aku ni. Kalau kita baca dalam kitab lepas pada ni bahah. Dia bahah ni sebelum kita masuk ayat 64. Kalau dalam kitab kita baca tu dalam sejarah sirah dan juga tafsir dia sebut bila lagu tu berdialog ni. Lalu akhirnya kaum dia cabar Nabi Soleh. Dia kata mu duk ngaku mu ni nabi, Tuhan mu ni hebat. Mu boleh buat tubik ke duk? Unta daripada batu ni. Dia duk bahar tu tepi bukit besar. Dia kata kalau mu betul nabi, aku cabar ni. Kaum dia kata kami cabar kamu wahai Soleh, suruh Tuhan mu buat tubik unta daripada batu ni. Dan mu kata Tuhan mu boleh buat gotu, boleh buat gini, aku buat tubik. Tu dekat dalam ni tak sebut lah, tapi kalau kita baca dalam tafsir dalam kitab-kitab lain. Jadi Nabi Soleh pun berdoa. Dia cabar sangat, minta dengan Tuhan, akak tangan minta dengan Tuhan. Tubik sungguh utuh. Daripada batu tu, tubik. Batu bukit. Bukit besar tiba-tiba jongok kepala. Allah. Kau sikit tubik akhir sekor. Cakung besar pula tu bukan unta biasa. Unta Nabi Soleh ni luar biasa besar saiz dia. Tinggi, hebat dia tak serupa unta-unta biasa. Banding dengan unta biasa jenis kongong. Unta ni rupa pun hebat. Orang tengok muka dia bisa dan tubuh dia besar pada orang lain. Itu disebut dalam kitab. Terkejut habis. Terkejut habis pokok dia. Bila tubik unta ni lah. Ni baru masuk pada ayat 64 ni. Lepas pada peristiwa tu Nabi Sallallahu kata wa ya qaumi hazihi naqatullah lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun qarib. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda yang membuktikan kebenaranku. Dia duk cabar sangat, mu ni gapo bukti mu kata nabi-nabi ni. Aku buat mari unta. Oleh itu biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
Jadi waktu bi unta tu, unta ni unta tino. Unta tino jadi Nabi sallallahu kata ni bukti. Hari ni dia kata jangan kosek unta ni. Jangan buat kenak, jangan gapo, loklah dia. Nak makan, nak minum. Dan Nabi sallallahu sebut, kalau kita baca lagi dalam kitab tafsir tu, dia buat gila-gila. Di kampung tu dia ada kalau kita lagalah pacu, air pacu besar. Jadi orang kampung tu semua ambil air tu. Ambil air tu belakang nak makan, nak minum, nak masak, nak basuh. Sebutir kampung duk guna air tu. Jadi Nabi sallallahu kata, mulai hari ni kena giling. Hari ni dia unta, esok dia buah-buah. Sebab unta ni bila dia pergi minum kering. Air telaga besar tu, kolek besar, kita kolek besar ni kering sekali dia minum. Lagu mana tak boleh nak bayar. Minum, dia minum tu kering. Kering tu nak boleh tubik mata air pula tu esok baru penuh mula. Jadi Nabi sallallahu kata mulai hari ni kena buat giliran. Hari ni untuk aku minum, esok puakmu minum. Gilir. Jadi mu kena cedeklah air tu hari hak unta minum tu. Sebelum tu kena ada air. Lepas tu jangan kacau dia nak makan rupuk mana nak makan tu ikut dia lah apa. Jangan buat kenak sebab dia kata kalau buat kenak ni fayakhuzakum azabun qarib. Maka akan turun azab yang pedih. Azab yang pedih. Tu. Ya, kita pergi sikit lagi. So ayat 65. Jadi lepas berapa lama tak puas hati pun ni. Mula-mula dia pakat tak caralah lok gitu, tapi lama-lama kau sakit jiwa lah. Moga orang yang ikut Nabi Soleh ni kau ramah. Orang tengok dah bukti. Ada unta. Unta ni pula hebat. Lepas tu unta ni beranak. Boleh anak pula seekor. Beranak unta ni jadi orang kampung kau jadi masalah. Kau orang kafir ni. Akhirnya dia pakat. Dia mesyuarat apa dia? Bunuh unta. Bunuh unta ni 9 orang. Dia ada 2 orang hak handle dalam kampung. Kalau hari dua orang ni dia suruh 2 ni tak makan cukup lagi. Jadi kita pakat 9. 9 ni mewakili kabilah. Kabilah ni mana pasuk apa ni? Kita sini tak ada bagi lagu ni. Dia Arab ni panggil kabilah, keluarga-keluarga. Jadi 9 ni hak handle. Jadi wakil keluarga ni. Orang ni wakil keluarga ni. Hak handle belaka. Supaya apa? Supaya dia kata kalau Nabi Soleh nak nuntut bela, dia tak urut nak lawan, dia sore-sore nak lawan 9 ni bukan boleh lawan. Jadi akhirnya pakat 9 orang ni pakat. Ada dalam kitab tu sebut nama sikit-sikit, adalah panjang cerita kalau kita baca. Jadi dia pakat pergi kepung unta tu satu ketika, satu masa dia kepung unta ni jeru, lepas tu sembelih, bunuh, tekai dengan lembai, buaya anak panah, matilah unta ni. Anak dia lari masuk dalam hutan. Bila mati ni ayat ni 65 kita sudah sini dulu untuk malam ni. Mereka itu fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalikum wa'dun ghairu makdzub. Mereka itu kemudiannya menyembelih unta itu, lalu berkatalah Nabi Soleh kepada mereka, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tepuh yang demikian itu ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan. Jadi bila dia bunuh unta ni, Nabi Soleh kata, aku nak royak kamu tu masa 3 hari. Dalam masa 3 hari ni, masuk hari 3 hacur. Puak-puakmu ni hacur belaka semua. Jadi kalau kabut habis puak-puak dia ni. Ni kita sambung semula cerita dia tu. Cerita dia lagu mana nak boleh kau turun azab ke apa semua dalam ayat 60 ni. Jadi kita untuk malam ni kita berhenti situ dulu. Kalau kita sambung pun tak ada sudah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.